Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali dalam rancangan Bual Bicara Kupi-Kupi Hari Guru kali keempat bagi tahun 2021 yang diadakan sempena sambutan Hari Guru peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Yang berbahagia Encik Yusuf bin Haji Muhammad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, merangkap pengerusi sambutan Hari Guru peringkat wilayah Persekutuan Labuan, timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua penolong pengarah, barisan pengetua, barisan guru besar dan sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Labuan hebat, guru sayang muridnya. Kemenjadian murid bermula di sini. Semua sekolah adalah sekolah pilihan. Saya Yahya bin Ahmad Putih selaku moderator anda pada hari ini akan sama-sama mengupas satu tajuk yang sangat penting, yaitu mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan. Dalam keadaan negara berdepan penularan jangkitan COVID-19 yang menggugat rutin sosioekonomi dan pendidikan sejagat, ianya dilihat telah memaksa institusi pendidikan khususnya sekolah untuk bertindak memperkasakan sistem sokongan pelajar dan guru dalam menangani cabaran krisis COVID-19. Lantaran sebaik sahaja kerajaan Malaysia mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada 18 Mac tahun lepas, Kementerian Pendidikan telah mengaktifkan mod pembelajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian kepada sekolah-sekolah di negara ini. Walau bagaimanapun, banyak pihak termasuk warga pendidik masih mengalami gangguan akibat penutupan pusat pembelajaran baik di peringkat sekolah maupun di peringkat institusi pengajian tinggi. Oleh kerana sistem pendidikan masa kini masih tertumpu kepada pembelajaran formal di darjah, penutupannya dalam tempoh yang lama sudah tentu membimbangkan berbagai pihak. Pembelajaran tidak lagi dapat dilaksanakan secara normal, mengakibatkan jurang pencapaian pelajar semakin bertambah besar. Namun, di sebalik ketiadaan pembelajaran formal dalam kelas, terdapat inisiatif dalam melaksanakan sesi atau aktiviti pembelajaran secara digital. Jadi untuk mengupas isu ini, maka saya bersama-sama dengan 3 orang ahli panel yang diundang khas pada hari ini untuk kita sama-sama berbincang secara santai berkenaan dengan tajuk kita, iaitu mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan. Ya, bersama-sama dengan kita 3 orang ahli panel. Ahli panel kita yang pertama, Tuan Pengetua SMK Labuan, Encik Ismail Abdullah. Selamat datang, Cikgu Ismail. Ya. Dan ahli panel kita yang kedua, Encik Muhammad Asraf Abdul Hamid, yang juga merupakan guru di SK Sungai Berdaun. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih kerana mengundang. Iya, sama-sama. Apa kabar, Rina? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. Dan satu-satunya bunga di tengah-tengah kumbang, yaitu Puan Aida Sadra Liangsun, yang juga merupakan yang dipertua PIBG SK Bukit Kalam. Apa kabar, Puan? Alhamdulillah sihat, ceria pada hari ini ya. Okey, ya. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi bual bicara kita pada hari ini, kata orang tak kenal maka tak cinta, saya akan membacakan sedikit ya biodata ketiga orang ahli panel yang diundang khas pada hari ini untuk membicarakan topik mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan. Baiklah, ahli panel kita, Cik Ismail Abdullah, merupakan pengetua di SMK Labuan yang juga merupakan yang dipertua MPSM Cawangan Labuan. Ya. Encik Ismail dari segi latar belakang pendidikan merupakan pemegang
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan kepujian di Universiti Utara Malaysia, dan menyambung ke peringkat Diploma Pendidikan KPLI di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim di Sungai Petani, dan seterusnya merupakan pemegang Master Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan kepujian di Universiti Putra Malaysia. Dari segi sejarah perkhidmatan, Cikgu Ismail pernah bertugas di Sekolah Menengah Sains Labuan sebagai guru penolong, kaunselor, ketua warga dan penolong kanan HEM. Kemudian telah menjadi ketua sektor di Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan SPPK Jabatan Pendidikan Labuan sejak 1 April 2002 hingga 31 hari bulan Januari 2012, Cikgu. Dan sekarang menjadi pengetua di SMK Labuan sejak 2 hari bulan 2 tahun 2012 hingga sekarang lah, ya. Banyak pengalaman, dan memang tepat kita mengundang Cikgu Ismail untuk sama-sama mengupas tajuk pada hari ini. Ya, sekali lagi selamat datang ya kepada Cikgu Ismail. Dan seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Cikgu Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid, ya. Merupakan anak jati Labuan, berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun sejak 4 November tahun 2019 dan mengajar dalam subjek sejarah serta subjek bahasa Inggris di Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun. Ya, macam mana sekarang ini dalam keadaan pandemik yang masih belum selesai? PDP masih berjalan seperti yang dirancang lah, ya. Alhamdulillah setakat ini PDP itu masih seperti yang dirancang dan masih lagi boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, okey. Dan ahli panel kita yang ketiga, Puan Aida Sandra Liansun. Jauh ni datang dari Penampang, Sabah, ya. Okey. Dan Puan Aida merupakan Ketua Biro KSIP SK Bukit Kalam 2019, dan juga sekarang ini merupakan YDP sejak tahun 2020 hingga 2022 lah. Dan pencapaian di SK Bukit Kalam telah dianugerahkan sebagai ikon Ibu Bapa 2019. Jadi memang tepat yang kita jemput wakil Ibu Bapa, wakil YDP untuk sama-sama mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Baiklah, kita sudah berkenal-kenalan, kita sudah mengetahui latar belakang masing-masing. Mulai kiranya kita meneruskan dengan agenda kita yang sangat penting, ya, iaitu kita mengupas tajuk berkenaan dengan mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan. Jadi kita bergerak kepada ahli panel kita yang pertama lah, ya, Cikgu Ismail. Senyum Cikgu Ismail hari ini, ya. Ya. Cikgu Ismail, sebenarnya dalam kita mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan, apakah isu-isu ataupun cabaran pelaksanaan digital dalam PDPR di sekolah, khususnya di sekolahnya, ya? Okey. Terima kasih Cikgu Yahya, moderator kita, sahabat-sahabat ahli panel sekalian, serta para penonton yang menyaksikan rancangan ini, Bual Bicara. Tajuk kita hari ini tajuk yang sebenarnya besar dan berat, ya. Mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan. Ya. Perkataan mendepani itu sudah menunjukkan kita mesti mendahului, ya, menguasai, melebihi dan tidak tertinggal, kan? Oke. Kemudian dunia digital itu pun luas. Kalau dia pembelajaran digital, dia sudah sempit sedikit. Dunia digital dia merangkumi keseluruhan, ekonomi, sosial, pendidikan juga termasuk keseluruhannya, ya. Kemudian norma baharu pendidikan seperti yang disebut oleh Tuan Moderator tadi, setelah kita mula dengan ancaman COVID-19, Kementerian Pendidikan menyediakan garis panduan SOP. Itu yang menjadi rujukan kita dan menjadi amalan sehingga kini lah amalan norma baru, ya. Jadi dari segi
kalau kita berbicara tentang cabaran dan isu, saya bercakap dari perspektif pengurus sekolah, ya, pengetua ataupun guru besar. Jadi kami sebagai pengetua guru besarnya apabila menerima ataupun mendapat berita tentang bagaimana sekolah perlu dioperasikan, jadi semua kami berpikir, kadang susah juga nak tidur malam, memikir macam mana cara kita mengoperasikan sekolah berpandukan garis panduan tersebut. Ya. Dan kita memikir berdasarkan situasi sekolah masing-masing. Jadi antara yang cabaran pertama lah, saya kemukakan 3. Iya. Yang pertama ialah dari segi menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Kenapa dia kompleks? Sebab situasinya ialah sekolah tidak lagi berlangsung dalam situasi yang biasa. Okay. Kemudian budaya kerja juga berubah. Kalau ada ketikanya sekolah ditutup dan kita pun melaksanakan PDPR, ada ketikanya sekolah dibuka dan kita melaksanakan pembelajaran bersemuka. Ada ketikanya sebagian kelas tutup, sebagian kelas buka. Sebagian guru melaksanakan pembelajaran bersemuka, sebagiannya BDR. Jadi itu maksudnya complexity, yang kompleks. Jadi kita sebagai pengurus sekolah ini, cabarannya ialah untuk macam mana menjadikan kita ini seorang pemimpin yang fleksibel. Yeah. Fleksibel, menyesuaikan diri dengan persekitaran tersebut yang situasinya berbagai. Betul. Okay. Kemudian yang kedua, cabarannya dari segi mengamalkan komunikasi berkesan. Ialah sebelum COVID-19 dulu, komunikasi kita tuh dia secara face to face, bersemuka. Betul. Kita sebagai pemimpin sekolah boleh mengadakan mesyuarat, mesyuarat bersama guru, mesyuarat bersama ibu bapa, PIBG, bersama pihak luar, semua boleh dilakukan secara bersemuka. Tapi dalam situasi kini, maksudnya cabarannya ialah semua tetap dapat diadakan. Kalau diadakan dia melanggar SOP. Jadi kita sebagai pemimpin, cabaran kita macam mana untuk memastikan komunikasi tetap berkesan dalam situasi ini, menggunakan pelbagai kaedah. Banyak kaedah yang sebenarnya sebagian ataupun kebanyakan lah untuk guru besar sudah biasa, sudah setahun lebih kan. Penggunaan aplikasi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Telegram, WhatsApp, email, Facebook dan sebagainya sudah menjadi kebiasaan juga lah bagi sebagian besar pengurus sekolah. Cabaran yang ketiga, dari segi pengetua guru besar perlu memimpin sekolah mengaplikasikan teknologi terkini. Pembelajaran yang bersilih ganti antara PDP bersemuka dan juga PDP secara PDPR itu menyebabkan kita mesti bersedia untuk memastikan dia berjalan lancar. Jadi penggunaan teknologi dalam maksudnya PDP berbantukan teknologi itu mesti kita sebagai pemimpin yang memikir dan membincangkan bersama guru-guru. Itu tiga cabaran lah yang ingin saya highlight dahulu pada fase pertama ini. Sesi pertama nanti bagaimana cara mengatasinya itu kita akan bincang dalam fase kedua. Ya, juga sebenarnya mungkin saya boleh tanyakan bagaimana kesediaan guru dalam ada 3 cabaran tadi kan, kesediaan guru dalam berdepan dengan cabaran penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik gajah itu. Ya, kesediaan ini dia bergantung kepada kita ini dalam generasi mana lah. Kalau kita lihat, ialah guru-guru kita ini, kalau yang pertama guru-guru baru itu Jasraf kan, baru mereka ini sangat kreatif, mereka berpengetahuan. Ya. Kita pun yang pengurus-pengurus sekolah ini, kita ini dari generasi
Generasi apa kita? X. Y. Generasi X. Saya Y. Ya sebenarnya kalau dari Bumes dari lahir tahun 46 hingga 64. Betul. Kita nih X sebab lahir 65 hingga 80. 80. Akhirnya Ya, X. ada X, ada Y, ada Z, alpha, beta. Mhm. Nah, jadi kemahiran guru itu berbeza-beza, tapi dalam sekolah kan kita boleh berkongsi, Iya. kita boleh buat PLC, kita boleh buat peranan panitia dan sebagainya. Jadi kita ini sebagai fasilitator, sebagai pemberi motivasi untuk memastikan perkara itu berlangsung, Iya. dirancang dan dilaksanakan. Iya, iya, iya. Oke. Jadi maknanya di sini apapun cabaran yang berlaku, mau tidak mau, pemimpin di sebuah sekolah itu perlu berdepanan mencari jalan penyelesaian Wajib. untuk menangani segala juga masalah yang timbul di dalam senario pendidikan pada hari ini. Ya, terima kasih kepada Cikgu Ismail ya. Itu baru kita mulakan ya enjin yang pertama ya. Belum panas lagi nih. Kita dah hangatkan perbincangan kita dengan beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Cikgu Ashraf ya. Cikgu Ashraf selaku guru yang melaksanakan PDP dalam bilik darjah sebenarnya, apakah isu-isu yang dialami serta cabaran pelaksanaan digital dalam PDPR di sekolah yang khususnya berdasarkan kepada pengalaman Ashraf ya. Saya difahamkan Ashraf mengajar subjek bahasa Inggeris dengan sejarah. Ya, satu bahasa Inggeris, satu sejarah. Jadi sudah tentu ia lagi mencabar. Ya, jadi mungkin di sini kita ingin melihat ya apakah isu-isu yang timbul dan apakah cabaran yang dihadapi. Ya, silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Moderator Cikgu Yahya, barisan ahli panel Cikgu Ismail dengan wakil ibu bapa Puan Aida. Okey, baiklah, saya akan kupas isu dan cabaran pelaksanaan digital dalam PDPR di sekolah. Saya akan kupas ini dari sudut pandang atau dari lensa seorang guru, khususnya guru baharu. Orang kata guru baharu kan. Okey. Dan macam yang Cikgu Yahya bagi tahu tadi, saya mula berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun bermula 4 November 2019, kira-kira 3 minggu cuti sekolah. Lepas tu awal tahun saya sempat bekerja mengajar melakukan PDP secara bersemuka lebih kurang 3 bulan dengan sukannya, sempat lagi rasa sukan tahun tu kan. Lepas tu PKP. Di sana cabarannya. Kerana sewaktu di IPG dulu, di IPG Kampus Keningau dulu, kami memang belajar teknologi pendidikan apa semua ni, tapi tidak ada yang fokusnya kepada macam mana hendak menghadapi pandemik, macam mana hendak mengurus PDP secara maya. Sebab kita tidak pernah terfikir yang sebenarnya kita akan mengalami pandemik yang begitu dahsyat, yang sekaligus mengubah rutin harian kita. Jadi yang pertama yang saya boleh lihat adalah kesediaan, macam yang tadi, kesediaan guru. Ini saya boleh lihat dari fasa pertama PKP itu, saya terkejut, saya syok sebab saya tidak pernah menjangkakan yang saya akan mengajar dalam fasa bersembah maya ni. Saya tidak pernah berfikir kemahiran melaksanakan kelas secara maya itu adalah satu isu lah. Sebab kebanyakan kita ini di Labuan ini, terutama yang sekolah rendah, yang saya perhatikan kita lebih banyak menggunakan WhatsApp, medium WhatsApp, kerana itu yang paling mudah. Dan yang juga mudah, kita kena ambil kira juga kan latar belakang murid kita macam mana. Dan saya tengok pun latar belakang murid di SK Sungai Berdaun itu juga kebanyakannya adalah dalam kelompok B40. Jadi untuk membuat satu PDP secara bersemuka, face to face, menggunakan Google Meet dan sebagainya, itu satu cabaran. Okey, biarpun saya guru baharu, guru orang bilang orang cakap masih muda dan masih memang sebenarnya celik IT, tapi limitasinya di sana, kesediaan kita. Kedua adalah yang saya lihat adalah dari segi limitasi gadget. Ini limitasi gadget ini macam mungkin kalau Puan Aida
kena untuk urus anak kan. Macam yang guru, bayangkan guru yang ada anak ni, mana hendak mengajar anak PDPR lagi, mana mau mengajar kelas sendiri lagi. Jadi gadget itu jadi berebut. Siapa mau pakai dulu ni? Siapa yang mau mengajar dulu? Dua adalah internet. Ini saya kira internet ini yang saya nampak satu isu yang capaian internet ini satu isu yang besar lah, yang sebenarnya lah kuat data dan sebagainya. Okay. Ketiga, yang saya nampak adalah cabaran saya sebagai seorang guru adalah penglibatan muridnya, cikgu. Ya. Penglibatan murid, kalau kita cerita, kita boleh nampak tu. Minggu pertama, minggu kedua, penglibatan murid memberangsankan. Bila sudah beralih ke minggu ketiga, minggu keempat dan seterusnya, peratus penglibatan murid itu sangat tidak menggalakkan. Lagi-lagi masa PKP fasa pertama itu kita tidak ada bahan. Saya tidak sempat sediakan hands out modul dan sebagainya, hanya berpandukan kepada Google Form dan juga buku teks. Dan kalau saya ada masa lebih sedikit, saya akan sediakan video. Tapi itu pun penglibatan murid adalah pada orang cakap adalah cukup makan. Kalau daripada 30 tu mungkin yang terlibat mungkin 15-20. Yang selebihnya dah tahu ke mana. Itu yang seperti kita, memanglah kita rasa sebagai seorang guru kan, kita rasa okeylah, senanglah kan, tapi mengejar silibus yang tertinggal ni macam mana? Kita nak fikir macam mana budak ni nanti bila sudah kembali bersemuka kita mau selesaikan, dia tertinggal banyak kan. Okay, dan secara tidak langsung itu menyebabkan motivasi guru itu juga jadi rendah lah, dan boleh burn out dan sebagainya. Kalau cerita pasal burn out, saya pernah rasa burn out yang sampai sebab bila PDPR ni sudah tidak kenal masa. Kadang-kadang tengah malam pun murid hantar tugasan. Sanalah kita menyemak dengan sampai kalau murid satu kelas 20 orang okey. Kalau masalahnya di situasi kita ini kadang-kadang kelas tu sampai 40 satu kelas. Lagipun ada setengahnya ibu bapa tu anak-anak terlalu bergantung dengan gadget ibu bapa. Mereka menunggu ibu bapa balik daripada kerja baru mereka menghasilkan tugasan itu dan menyiapkan tugasan. Mungkin itu yang berlaku juga. Betul cikgu, memang itu yang berlaku sebab kebanyakannya saya perasan akan hantar atas jam 8. Atas jam 8 dan sebagainya. Memang berdiri sampai kadang-kadang satu hari itu ada dalam, boleh katakan 100 mesej tak lari lah. Sebab bila sudah PDPR ni saya akan ajar tahun 4 tahun 5 3 kelas dalam 1 tahun tu dalam 100 lebih orang. Dalam 200 lah satu kali sesi. Jadi macam itu satu cabaran sebenarnya. Okay, dan seterusnya kalau bercerita pasal penglibatan murid ini adalah jurang murid. Ini yang kita panggil sebagai lost generation. Lost generation ni kan terutamanya tahun 1 lah, tahun 1 atau tahun 2 masih lagi merangkak-rangkak membaca. Jangankan tahun 1, tahun 2, tahun 4 pun ada yang masih lagi merangkak. Macam seolah-olah tidak pernah sekolah orang cakapkan. Tapi itulah hakikatnya, itulah realitinya. Okay, lost generation ini. Dan terakhirlah yang ini saya boleh nampak adalah apabila dalam PDPR dan cabaran PDPR ini kita terkejar-kejar menghabiskan silibus. Okay, silibus perlu diselesaikan. Okay. Dan kedua adalah bagaimana kita untuk melakukan pentafsiran. Kan tanda-tanda saja. Macam yang kalau tidak terlibat dalam PDPR, macam mana kita mau bagi pentafsiran kan? Kan mau bagi murid itu kita tahu boleh, tapi nak mau dia tidak terlibat. Itulah salah satu saya rasa antara perkara yang merisaukan dan menjadi cabaran sepanjang PDPR. Ya, sangat menarik kupasan daripada Cikgu Ashraf tadi, dan saya tertarik dengan satu istilah lost generation. Kita akan kupas selepas ini. Bagaimana penyelesaian Cikgu Ashraf selaku guru muda untuk menangani dan mengatasi masalah lost generation ini. Betul, kita tidak boleh elak. Itulah situasi yang berlaku, dan seperti kata panel pertama Cikgu Ismail tadi mengatakan bahawa mahu tidak mahu kita selaku pengurus sekolah perlu berdepan untuk mengatasi masalah itu. Kita akan dengar sebentar lagi apakah penyelesaian, apakah cara menangani isu-isu dan
cabaran yang telah dilontarkan sebentar tadi. Walau bagaimanapun, ya kita akan melihat sisi yang berbeza, perbincangan dan pendapat dari sisi yang berbeza, dan kita ada seorang ibu bapa di sini, ya, Puan Aida, ya Puan Aida, selaku wakil tunggal ibu bapa. Kita ingin melihat bagaimana ibu bapa melihat isu-isu dan cabaran sewaktu pelaksanaan PDPR dalam norma baharu ini. Ya, dipersilakan Puan Aida. Terima kasih Cik Gaya selaku moderator pada pagi ini. Terima kasih kerana menjemput saya untuk Kupu-Kupu Hari Guru. Okay, cabaran ibu bapa terpaksa belajar aplikasi Google Classroom, Google Meet dan sebagainya untuk membantu anak menyiapkan tugasan, terutama yang memerlukan mereka merekam video. Betul. Macam saya juga ni first time kenal. Semua kita, kita kan, kita belum ada pengalaman lagi untuk melaksanakan baik guru ataupun ibu bapa. Tapi kita kena kata orang hadapi dan belajar mana-mana yang perlu kan. Seterusnya tahap keberkesanan penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Kan kalau online ni susah baru budak mau terima kan apa guru-guru tu mengajar. Lepas tu capaian internet perlahan dan kan mau reload lagi itu semua memang mahal lah kan. Kalau, kos juga. Kos juga kalau keluarga yang kan senang tu susah juga kan. Lepas tu kadang-kadang ketiadaan peranti dan jaringan internet tu yang tidak sempurna lah, yang macam saya cakap tadi, capaian internet slow kan, semua tu budak pun mau online kelas pun susah juga kan. Betul. Lepas tu kira peranti yang mencukupi lah untuk satu keluarga. Berkongsi. Terpaksa berkongsi. Betul. Kalau satu orang anak mungkin tidak ada masalah kan Puan Aida, tetapi kalau mungkin anak itu yang ramai, ada 2-3 orang anak di situ, mereka akan berebut kan. Ini mungkin pengalaman bukan saja dengan Puan Aida, tetapi juga semua ibu bapa akan mengalami masalah yang sama. Lagi satu mungkin printer tu lagi lah, mungkin yang mau print tu semua tiba-tiba tidak ink lah apa. Memang susah lah. Tambah lagi apabila waktu mula-mula PKP dilaksanakan tu, yang semua kita berada di rumah, tidak ada pergerakan, yang memerlukan semua berkurung di rumah. Berkurung rumah. Di situ mungkin ada lagi masalah kan. Betul. Mungkin itu sialah kepasan dari saya. Terima kasih Puan Aida. Puan Aida telah memberikan masalah dari perspektif ibu bapa yang kalau boleh saya ulang semula. Pertama dari segi capaian internet, dari segi kos, kemahiran ibu bapa, ketiadaan peranti dan berbagai limitasi yang dihadapi oleh ibu bapa. Dan saya yakin isu ini bukan saja berlaku di Labuan Puan Aida, tetapi juga berlaku boleh dikatakan di seluruh Malaysia, kerana kita sering mendengar rumutan-rumutan ibu bapa yang berkenaan dengan PDPR ini dari segi keberkesanannya, dan sudah pasti isu ini bukan sahaja isu yang kita pandang ringan, tetapi isu yang perlu kita selesaikan. Dan saya percaya ketiga-tiga ahli panel ini mempunyai jawapan bagi setiap permasalahan yang timbul dalam kita menghadapi dunia digital dalam norma baru pendidikan. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita yang pertama. Kita bergerak kepada fasa kedua perbincangan kita, iaitu tadi Cikgu Ismail ada menerangkan berkenaan dengan berbagai limitasi dan juga keperluan pertama, kalau tidak silap saya tadi betulkan saya, pengurusan yang kompleks, yang kedua komunikasi yang berkesan, yang ketiganya berkenaan dengan pengaplikasian teknologi terkini, sejauh mana tahap kesediaan itu di situ. Jadi mungkin isu-isu ini saya yakin dan percaya
sebagai seorang pemimpin yang cukup berpengalaman, sudah pasti masalah-masalah itu akan diambil dan ditangani secara pantas bagi memastikan pengoperasian pendidikan itu, pengoperasian sekolah itu dapat berjalan seperti yang dirancang, bagi mengelakkan seperti apa yang dikatakan oleh Cikgu Asam tadi, lost generation. Jadi mungkin Cikgu Ismail ada jalan keluar bagi 3 permasalahan dan cabaran tadi. Dipersilakan Cikgu Ismail. Oke, terima kasih Cikgu Yaya. Sekali lagi kita berjumpa untuk fase kedua. Fase kedua. Oke, saya menyebut tadi 3 isu dan cabaran. Yang pertama tuh saya sebut tadi menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Untuk ini, apa yang boleh dibuat oleh pengurus sekolah, pengetua guru besar, ialah kita ini mesti cekap dalam membuat keputusan. Cekap dalam membuat keputusan yang bersesuaian dengan situasi sekolah masing-masing. Berbeza tuh. Kalau SMK Labuan dengan sekolah menengah sains berbeza, sebab sekolah menengah sains asrama. Ada asrama. Muridnya 24 jam di sekolah. Cara membuat keputusan, penyelesaian oleh pengetuanya berbeza. Itu sekolah kecil, sekolah besar berbeza. Kemudian pengetua guru besar juga mesti sentiasa bersiap sedia menghadapi perubahan. Bila contohnya YB Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan Isnin lepas yaitu PDPA selama 10 hari lebih kurang selepas cuti hari raya. Inilah contoh perubahan yang perlu dihadapi oleh pengurus sekolah. YB Menteri Kanan Pendidikan hanya menyebut ayat ini. Dia kata pengumuman awal ini bertujuan supaya guru mempunyai masa serta kebebasan memilih kaedah pengajaran dan modul yang sesuai untuk PDPA. So itu ayat yang disebut. Jadi sebagai pengurus sekolah kita mesti mentafsir ayat itu. Dia tak beritahu sekolah mesti buat ini. Tidak. Kita sebagai pengurus sekolah yang mentafsir. Lepas itu kita punya plan tindakan. Macam mana supaya kita memimpinlah guru-guru itu untuk merancang pelaksanaan PDPA dalam tempo tersebut. Dekat 2 minggu itu kan. Kemudian itu yang pertama. Cabaran kedua tadi yang untuk mengamalkan komunikasi berkesan. Betul. Pengetua guru besar memanglah keperluannya untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. Dia mesti ada plan komunikasi yang jelas dan dirancang dengan teratur. Sebab banyak pihak yang perlukan maklumat ataupun kata putus ataupun perkara yang sahih daripada pengurus sekolah. Guru pun perlu, murid pun perlu, ibu bapa, pihak pengurusan jabatan pendidikan, masyarakat sekitar pun semuanya itu memerlukan. Jadi sebagai pengurus sekolah kita perlulah bersedia untuk itu. Kemudian apa-apa arahan perubahan maklumat mesti dinyatakan dengan jelas kepada pihak-pihak yang perlukan maklumat itu. Jadi kalau dari segi pengurus sekolah, macam saya lah contohnya di sekolah, dulu saya tidak buat yang ini, tapi selepas suasana ini memaksa kita buat begitu, untuk memudahkan komunikasi, saya minta supaya sekolah lain pun sama lah, saya pikir. Setiap kelas mesti ada grup kelas, grup kelas. Ahli grup itu ialah guru kelasnya dan murid-murid kelas itu. Mungkin ada juga masuk kaunselor dan sebagainya. Satu lagi yang saya wajibkan ialah setiap kelas mesti ada grup ibu bapa. Ibu bapa dan ahli dalam grup itu ialah guru kelas, semua guru yang mengajar kelas itu, kaunselor, penolong kanan mengikut sesi. Kalau kelas sesi petang, penolong kanan petang lah. Kalau sesi pagi, penolong kanan pentadbiran. Dan pengetua. Pengetua masuk semua grup. Saya ada 42 grup ibu bapa. Macam payah, tapi kita perlukan itu. Betul. Memang kita perlukan. Jadi memang dari segi keselesaan kita adalah sedikit terganggu, tapi saya ingat itu tak apalah.
Bayangkan kalau 42 grup WhatsApp, kalau satu saja message diantar pun sudah ada 42 message akan masuk dalam telepon pengetua. Kan begitu. Biasanya kita perlu maklumat tentang kehadiran, kenapa anak tidak hadir, biasa mereka menjawab di situ ya. Kemudian kalau kita perlu maklumkan tentang jadwal exam, jadwal waktu, kan, apa-apa maklumat penting. Itulah saluran yang sesuai lah, yang populer dan kita pikir berkesan. Nah, jadi komunikasi berkesan, kita sebagai pemimpinnya, itulah kaidah-kaidah antara yang perlu kita lakukan. Kita juga perlu buat grup untuk pengawal keselamatan, untuk pekerja pembersihan kantin supaya mudah kita berkomunikasi ataupun kita mendapat maklumat daripada kumpulan-kumpulan tersebut. Ya. Begitulah untuk yang kedua. Dan yang terakhir, dari segi mengaplikasi teknologi tadi itu, bagaimana peranan pengetua guru besar? Oke, pengetua guru besar mesti menjadi peneraju bagi usaha sekolah supaya bersedia dengan pembelajaran yang disokong oleh teknologi. Ketika PDP berlangsung secara bersemuka, boleh juga PDP berbantu dengan teknologi itu berlaku pada ketika itu. Tapi kalau sudah sampai masanya PDP secara PDPR ini, aplikasi teknologi itu satu keutamaan, satu kemestian. Saya ambil contoh lah yang murid SPM 2021 sekarang ini, kata 5. Sebelum ini dikatakan SPM 2020 itu yang sangat terkesan ya, sangat terkesan. Tapi kalau kita pikir sebenarnya yang tahun ini yang paling terkesan. Nah, sebab yang best tahun lepas itu semasa mereka tingkatan 4 PDP-nya penuh, belum ada COVID kan. Cuma mereka terjejas semasa mereka tingkatan 5. Tapi tingkatan 5 sekarang ini, semasa mereka tingkatan 4 pun sudah terjejas. Bila kita buat perkiraannya cuma sempat bersemuka lebih kurang 108 hari saja tahun lepas. Dan tahun ini baru 25 hari. Sehingga cuti nanti 13 Jun lah. Setengah tahun 25 hari. Setengah tahun yang kedua belum tahu lagi. Nah, sebab itu kita nampak kalau dalam konteks tingkatan 5 yang tahun ini dia sangat terkesan. Tapi bagaimana cara untuk mengatasi itu atau menangani? Inilah terpaksa yang berbantukan teknologi ini. Pembelajaran kalau nak buat bengkel tadi menjawab pun kena guna kaedah ini. Nah, begitu. Terpaksa begitulah supaya mereka walaupun hakikatnya macam tertinggal, terkesan, tapi dengan kaedah digital kita boleh membantu. Ya, bukan untuk tingkatan 5 saja, semua sekolah rendah pun sama. Walaupun PSR belum pastilah, belum pasti, tapi pentaksiran bilik darjah tetap penting, tetap berjalan untuk semua tahun. Sekolah menengah pun sama, tingkatan 1, 2, 3, 4, tingkatan 6 sama. Jadi aplikasi teknologi terkini dalam PDP itu kita mesti sebagai pengurus sekolah mesti melihat dengan teliti dan mesti membuat perencanannya supaya yang terkesan tadi dapat dibantu. Setakat itu. Oke, demikianlah tadi kupasan yang cukup menarik yang mengetengahkan tentang 4 perkara penting, yaitu pengetua perlu cekap membuat keputusan. Yang keduanya perlu bersiap sedia menghadapi perubahan dengan pelan tindakan yang telah dirancang. Yang ketiganya komunikasi berkesan, dan ini saya tertarik nih, Cikgu Ismail, kerana dalam keadaan sekarang ini kita sangat memerlukan kaedah komunikasi yang berkesan untuk memberikan penerangan kepada ibu bapa, untuk mengelakkan pelbagai tanggapan-tanggapan ataupun persepsi ataupun maklumat ini kan kadang-kadang benda yang tidak betul itu yang cepat tersebar berbanding perkara yang benar. Sebab itu orang kata jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi. Jadi sebenarnya dengan pedoman WhatsApp ini
memang merupakan satu jalan yang terbaik untuk memastikan bahawa maklumat itu dapat langsung sampai kepada ibu bapa. Betul kan ibu bapa? Dan yang keempat, pengaplikasian teknologi, ya, iaitu pengetua sebagai pengeraju itu penting sebenarnya. Ya, sangat penting untuk memastikan proses PDP itu tetap berjalan walau apa juga keadaannya. Ya, yang paling penting impak akhirnya itu adalah murid, ya. Murid sebenarnya kita mau murid kita itu tetap juga menerima ilmu walaupun berdepan dengan berbagai situasi, ya. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ismail yang di-Pertua MBSM Cawangan Labuan, juga ya pengetua SMK Labuan atas kupasan menarik itu sebentar tadi. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Cikgu Asraf. Dari tadi senyum saja, ya, tak sabar untuk melontarkan idea dan pemikiran serta pendapat berkenaan dengan cara untuk mengatasi, ya, cabaran-cabaran yang diketengahkan sebentar tadi dari segi limitasi IT, limitasi gadget, pelibatan murid dan lost generation sebentar tadi, yang mungkin kita berkongsi dalam ruangan berbicara ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Cikgu Yahya, Tuan Moderator kita pada hari ini atas soalan sebentar tadi, barisan ahli panel yang lain dan hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, tadi pada pusingan pertama banyak saya utarakan isu-isu dari kaca mata seorang guru, dari lensa seorang guru, kan. Tapi bila dipikir-fikirkan balik, kalau kita hanya bercerita tentang orang kata isu, masalah, tapi penyelesaiannya tiada, tidak ada masalah kita tu tidak akan selesai, kan. Masalah kita itu akan berada itu saja, tapi timbul lebih banyak masalah-masalah yang baharu. Jadi saya pada hari ini bukanlah orang kata mau bercerita atau memberikan tips macam mesti ikutnya, tidak. Saya hanya berkongsi sedikit penyelesaian atas berdasarkan kepada pengalaman saya sewaktu menjalankan PDPR bermula dari tahun lepas sehingga bakal PDPR yang kita akan laksanakan nanti. Baiklah, yang pertama adalah tadi saya katakan kepada isu kesediaan guru. Kesediaan guru mengendalikan kelas secara maya, Google Meet dan semua itu. PKP fasa 1 itu saya nampak memang satu masalah yang sangat jelas. Namun, orang putih katalah, kan, blessing in disguise. Okay? Apabila PKP sahaja, banyak webinar muncul, kan, banyak webinar muncul di YouTube. Alhamdulillah saya pun sempatlah ikut serta beberapa webinar, menambah ilmu yang mungkin saya rasa kalau di dunia yang sebenar ataupun PDP secara bersemuka saya tidak akan pasti dapat ikut serta begitu banyak webinar yang sangat-sangat membantu saya belajar bagaimana untuk menguruskan pembelajaran, pentafsiran dan sebagainya. Itu bagi saya cuma bagi saya satu ilmu yang berguna. Tapi berbalik kepada diri kita, sama ada kita mahu memanfaatkan peluang itu atau tidak. Peluang sudah tersedia, tinggal kita sahaja yang mahu menggunakannya. Okey, itu dari pertama bagi aspek kesediaan guru. Jadi bagi untuk fasa kedua, fasa ketiga ini pengurusan bilik darjah secara maya itu sepatutnya lah, kan, kalau secara logiknya tidak lagi menjadi masalah. Sebab itu sudah menjadi rutin kita sudah. Orang bilang bisa, tegal biasa. Baiklah, yang kedua bagi isu penglibatan murid. Penglibatan murid ini saya boleh lihat apabila murid trend apabila kita menggunakan pembelajaran yang hanya orang kata ialah chat sahaja, kan, lepas tu bagi kerja. Kalau saya pun saya letakkan diri saya sebagai murid, kan, saya akan scroll saja, apalah ni. Tapi itulah di sana menuntut kita untuk jadi lebih kreatif. Okey, di sini kita boleh mempelbagaikan kaedah penyampaian kita
dan juga apa aktiviti yang kita laksanakan. Daripada hanya memberi kerja, alangkah lebih bagus sekiranya murid terlibat serta ataupun terlibat sama dalam proses pembelajaran itu. Ini kita boleh nampak menerusi penggunaan projek based learning ataupun pembelajaran berasaskan projek. Saya sempat melaksanakan sedikit PBL ini, project based learning ini, dalam mata pelajaran sejarah. Alhamdulillah saya tengok apabila melibatkan pembelajaran yang melibatkan projek ini, murid punya penglibatan lebih memberangsangkan berbanding kalau kita bagi kerja hantar sudah, okey buat ini. Memang tidak. Tapi bila sudah project based learning ini, penglibatan itu lebih memberangsangkan, dan saya kira itu sebagai salah satu daripada orang cakap perkara yang menarik perhatian murid. Okay. Seterusnya itu pada fasa PKP fasa pertama. Pada PKP fasa kedua saya banyak menggunakan modul. Okay, saya banyak menggunakan modul yang saya hasilkan sendiri. Dia lebih pada lembaran kerja lah, tapi macam saya pada awalnya itu saya tidak berapa gemar menggunakan lembaran kerja yang saya peroleh daripada internet untuk subjek sejarah lah, sebab saya major sejarah kan. Saya lebih prefer atau saya lebih suka untuk saya buat sendiri, sebab saya sahaja yang tahu apa aras murid saya. Jadi apabila saya buat, saya letakkan diri saya itu dalam diri murid saya. Murid boleh buat kan ni? Kalau tidak ada saya mengajar, murid boleh buat atau tidak? Jadi itu sebenarnya alhamdulillah, murid bila balik sudah ke sekolah, murid sudah boleh tangkap apa yang pembelajaran. Biarpun kadang-kadang itu saya hanya bagi arahan dalam WhatsApp. Okey, buat modul anda sekian. Rujuk video yang sensei berikan. Begitulah kisah. Okey, dan pada PKP fasa ketiga, bulan 1 hari itu, bulan 1 sampai bulan Januari sampai bulan Mac hari itu, saya sempat bereksperimen. Saya guna Telegram. Sebab saya WhatsApp ni agak personal dan terlalu banyak message di sana. Jadi saya beralih kepada Telegram untuk pengurusan PDP yang lebih teratur. Dan saya lihat apabila penggunaan Telegram ini, saya punya pengurusan PDP itu nampak lebih tersusun, kemas, dan murid senang scroll dan tidak perlu save, tidak perlu memberatkan telefon dan sebagainya. Saya itu isu tahu sebenarnya, sebab kena download apa semua. Tapi bila beralih ke Telegram, alhamdulillah tidak. Dan di Telegram juga saya sempat menggunakan voice chat, macam seolah-olah saya mengajar ataupun saya berinteraksi dengan murid, biarpun hanya menggunakan suara sahaja. Jadilah orang bilang daripada hanya sekadar tulisan kan, mungkin lupa sudah murid ni dengan suara cikgunya kan, begitu. Jadi itu saya nampak pengurusan PDP itu semakin lebih tersusun. Cuma tidak terhad kepada Telegram saja. Saya rasa banyak lagi aplikasi-aplikasi lain. Cuma saya ini atas konteks di SK Sungai Dau tempat saya berkhidmat. Okey, baik. Bagi gadget, gadget kan tadi, macam gadget ini susah juga kita mau selesaikan sebenarnya. Ini sebab ialah kalau saya ni jutawan, orang cakap dapat berapa anak murid? 40 handphone bagi. Tapi alhamdulillah kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia ini prihatin kepada masalah ini. Mereka cakna pada masalah ini dan mereka telah hasilkan didik TV. Dan saya lihat konten-konten yang dipaparkan dalam didik TV itu sebenarnya sudah memadai. Agak memadai untuk dilaksanakan, cuma tidak ada waktunya. Itu bukan mata pelajaran kita. Jadi guru di sana, guru berperanan ambil alihlah pengajaran tersebut. Okey, bagi jurang murid itu saya sudah nyatakan tadi. Saya gunakan project based learning, dan apabila sudah PDP secara bersemuka, untuk mengurangkan jurang murid ini saya mula menggunakan flip classroom. Okay, macam saya ajar bahasa Inggeris, saya akan bagi tahu okay, tomorrow we are going to learn. Esok kita akan belajar sekian. Jadi sila bersedia. Jadi esok kita tidak ada habis masa banyak untuk menerangkan saja. Jadi murid sudah ada pengetahuan sedia dan mereka lebih bersedia untuk mengikuti sesi PDP yang seterusnya. Itu saya boleh nampak hasilnya lah, sudah boleh nampak hasilnya. Dan
Dan terakhir sekali untuk silibus, saya katakan tadi terkejar-kejar habiskan silibus. Awal-awal Januari hari itu dikeluarkan DPK 2.0. Okay, DPK 2.0 itu kemudiannya saya terjemahkan ke dalam RPT saya sendiri, RPT untuk panitia sejarah, dan RPT saya itu berpandukan DPK 2.0, dan alhamdulillah setakat ini RPT saya itu mengikuti pengajaran saya itu mengikuti RPT yang telah saya gariskan, karena saya mengambil kira apa jadi sekiranya PDPR lagi, apa jadi sekiranya dalam masa yang lama ini PDPR berlangsung dalam satu masa lama, perlukah saya ubah semula PDPR? Alhamdulillah setakat ini masih mengikut RPT yang telah ditetapkan, dan saya rasa itu sahaja daripada perkongsian daripada saya. Kembali kepada Tuan Moderator. Ya, terkasih mas saya mendengar ya apabila Cikgu Ashraf membuat penyelesaian dengan mengambil kira keupayaan murid, dan rasanya selepas penambahbaikan itu pelibatan murid meningkat. Alhamdulillah ya, sebab yang paling penting sejauh mana kita dapat menarik murid itu untuk mengikuti proses PDP kita, sama ada secara bersemuka ataupun secara dunia digital ini. Dan satu perkara yang saya dapat di sini berkenaan dengan flip classroom. Ya, flip classroom ini merupakan satu kaedah terbaik juga untuk kita mengajar dalam bilik darjah, dan kita meminta murid untuk bersiap siaga awal sebelum proses PDP itu berlangsung dalam bilik darjah. Dan terima kasih ya atas perkongsian yang sangat baik, dan saya percaya para penonton di luar sana juga dapat mengikuti ya perbincangan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga ya, Puan Aida. Jadi tadi senyum ya Puan Aida. Baiklah Puan Aida, selaku ibu bapa ya, Puan Aida telah membangkitkan berkenaan dengan course tentang capaian, tentang ketiadaan peranti ataupun keupayaan ibu bapa itu sendiri sebentar tadi. Jadi bagaimana ibu bapa ya menangani isu ini dalam konteks Puan Aida? Okay. Ya. Sini saya berkongsi sedikit lah. Kalau kami dalam PABG dalam membantu pihak sekolah mengadakan kotak didik. Kotak didik. Kotak diri. Didik. Okey, kotak didik. Kan tadi saya cakap mungkin ada masalah printer semua tu kan, masalah printer. Jadi ini cikgu tolong print modul tu, lepas tu letak tekan dalam kotak didik. Setiap hujung minggu parents akan ambil modul tu seminggu, lepas tu hantar lagi. Lepas tu senang lah. Secara berulang lagi maksudnya. Secara berulang kotak didik tu. Lepas tu mungkin boleh bantu lah kan ibu bapa kalau yang tiada printer. Ya, yang tiada internet, tiada capaian semua tu. Tapi memang samalah yang tugasan yang diberikan itu, ataupun hanya bersandarkan kepada modul yang diberikan oleh sekolah sajalah. Yang modul sekolah berikan itu salah. Okey. Lagi satu mungkin kerajaan telah bantukan menyediakan memberi sumbangan untuk keluarga-keluarga yang tidak berkemampuan membeli gadget kan. Itu mungkin dan juga pihak NGO mungkin kan telah memberi bantuan untuk keluarga-keluarga yang kurang kemampuan. Lepas tu pihak SKBK telah menyediakan satu portal untuk menyenangkan ibu bapa. Cuma klik portal itu, semua mata pelajaran dan kerja rumah semua ada di situ. Ya, saya ada terbaca berkenaan dengan portal yang di SKBK yang Puan nyatakan sebenarnya tadi. Apa pengisian dalam portal tu? Dia tu portal tu dia semualah kerja rumah, semua dalam semua subjek, semua kelas, semua apa-apa lah, semua ada semua perkongsian yang diberikan oleh guru-guru. Sebab susah je kan, mau di WhatsApp banyak panjang semua. Jadi cara cikgu tu cuma sediakan satu link tu, portal tu, klik, lepas tu semua ada semua dalam tu, kerja rumah semua ada.
Senanglah ibu bapak, tapi lagi scroll semua, mau tengok-tengok. Takut juga ada terlipas kan yang WhatsApp tuh. Iya, betul. Salah potensi ya. Ya, tapi saya percaya ibu bapak khususnya di SK Bukit Kalam juga tidak juga ingin membiarkan anak-anak mereka untuk tidak mengikuti PDPR, betul kan? Dan saya yakin ibu bapak di SKBK dan juga di luar sana mempunyai jalan penyelesaian terbaik ya untuk memastikan anak-anak ini tidak tercicir atau berada dalam ruang lost generation, ya kan? Itu yang paling penting. Kita tidak mahu berlaku defisit pembelajaran anak-anak kita, ya. Baiklah, demikianlah tadi pusingan kedua berkenaan dengan tajuk kita, yaitu mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan. Sesungguhnya sangat banyak perkongsian yang diberikan oleh ketiga-tiga ahli panel tadi ya, dengan mengutarakan pelbagai pendapat dari ruang lingkup dan perspektif masing-masing ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ya eloklah kalau kita membuat sedikit rumusan ya berkenaan dengan topik kita pada hari ini, mendepani dunia digital dalam norma baharu pendidikan. Rasanya saya coba ahli panel pertama lah ya untuk membuat rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Ismail. Terima kasih. Kali ketiga. Kita buat sedikit rumusan. Ada 4 lah yang saya sediakan yang saya nampak daripada perbincangan kita tadi. Pertama, dunia digital adalah satu realiti masa kini dan perlu dikuasai. Tidak dapat dinafikan lagi. Yang kedua, pembelajaran digital bukan lagi perkara asing. Mungkin satu ketika nanti pentaksiran secara digital pun boleh berlaku, seperti yang sudah berlaku di IPT, IPTA, IPTS sekarang inilah. Kemudian yang ketiga, potensi dalaman sekolah itu, yaitu guru-guru yang berkebolehan, yang berkemahiran, mesti dapat dikenal pasti oleh pengurus sekolah dan membawa mereka ini bersama-sama dalam perancangan strategik ataupun perancangan taktikal sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran digital di sekolah, mengikut keupayaan kita lah. So, ada perkara yang di luar kawalan kita. Contoh, penyediaan infrastruktur, komunikasi dan teknologi itu bukan kita yang kawal, itu pihak lain. Tapi di pihak kita bersedia ataupun melaksanakan mengikut apa yang dalam kawalan kita. Yang keempat, kerjasama dan persepahaman antara pengurus sekolah, guru-guru, ibu bapa dan komuniti sangat penting untuk membudayakan pembelajaran digital ini demi untuk kebaikan anak-anak kita dalam menghadapi pembelajaran masa kini dalam norma baru. Ya, demikianlah tadi ya rumusan yang diberikan oleh Cikgu Ismail yang sekaligus menutup perbincangan kita pada hari ini. Sidang penonton yang dihormati sekalian, berbekal ilmu diperolehi melalui program pembangunan profesionalisme, kita yakin dan percaya bahwa guru-guru kita akan sentiasa bersifat dinamik untuk berdepan dengan apa juga situasi, termasuk perkembangan dunia digital pada hari ini. Dan saya yakin melalui konsep pembelajaran teradun seperti Cikgu Ashraf menyatakan sebentar tadi, menerusi kepelbagaian corak hidup ini mampu untuk menjadikan anak-anak itu tidak berada dalam ruang lingkup lost generation. Dan melalui kesungguhan ibu bapa dan komitmen ibu bapa yang ditunjukkan, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak kita ini akan sentiasa tidak tertinggal dan berada ke depan untuk meneruskan PDP mereka, dan
saya yakin semua ini sudah pasti ditunjangi oleh kepimpinan yang baik, teraju utama di sekolah, sama ada pengetua atau guru besar, dalam memastikan pengoperasian sekolah itu akan terus berjalan seperti yang dirancang dan tidak gagal. Okey, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel, kepada Cikgu Ismail, kepada Cikgu Ashraf dan Puan Aida yang sudi bersama-sama dengan kita dalam program Bual Bicara Kupi-Kupi Hari Guru sempena sambutan Hari Guru peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Dan saya percaya bahawa perkongsian kita pada hari ini akan dapat memberi manfaat kepada semua penonton yang ada di luar sana. Sesungguhnya apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datangnya daripada kelemahan kita sebagai insan biasa. Saya moderator Anda, Yahya Ahmad Putih, Pengetua SMK Mutiara, dengan meninggalkan sidang hadirin semua dengan memetik kata-kata ahli falsafah Inggris, yaitu Campbell Fallopian, yang mengatakan bahawa ilmu itu ibarat sebutir mutiara yang dilemparkan oleh ombak ke tepi pantai, sedangkan banyak lagi mutiara yang sangat cantik yang masih lagi tertanam di dasar laut. Fikirkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga berjumpa lagi pada sambutan Hari Guru pada tahun depan. Sekian, terima kasih.